Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Izani, nombor matrik 068468 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah dengan Kepujian semester 1. Tajuk kumpulan kami bagi tugasan ini adalah Matlamat Kehidupan Membentuk Insan Sejahtera. Kami memilih tajuk ini kerana ingin menjelaskan kepada semua tentang tujuan penciptaan manusia dan kenapa pentingnya untuk mengetahui tentang matlamat kehidupan. Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi, kita sebagai hamba Allah wajib untuk taat kepada perintah ini, lebih-lebih lagi bagi yang beragama Islam. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk tidur, untuk bekerja, untuk berfoya-foya semata-mata, tetapi untuk melengkapi bumi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan penciptaan yang kedua pula adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya dalam arti kata lain sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Seterusnya, tujuan penciptaan yang terakhir adalah untuk menunaikan amanah. Amanah yang diberikan tidak boleh dikhianati, tidak kira amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasul maupun amanah sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Abdullah, nombor matrik 068448. Hari ini saya akan mengupas isi berkenaan dengan tajuk kami, iaitu Selamat Kehidupan Membentuk Insan yang Sejahtera. Apakah tujuan penciptaan manusia dalam membentuk insan yang sejahtera? Iaitu adalah untuk menjadi seorang khalifah dan pemimpin. Islam menentukan bahawa bidang kepimpinan adalah sangat luas. Definisi kepimpinan dalam Islam adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengendalikan sesuatu organisasi atau urusan. Pemimpin tidak hanya menjadi pemimpin kepada sesebuah negara, tetapi pemimpin juga menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Dan juga pemimpin juga menjadi pemimpin kepada keluarga, sahabat, kawan-kawan dan masyarakat setempat. Jika sifat kepimpinan dapat diterapkan di dalam diri masing-masing, maka setiap orang akan mempunyai satu matlamat kehidupan yang amat berguna sampai bila-bila. Jadi, seorang pemimpin mestilah mempunyai kawalan diri yang baik, seperti dapat mengawal kemarahan, dapat menundukkan hawa nafsu dan dapat mengawal seterusnya. Pemimpin mestilah menjalankan amanah, menjadi seorang pemimpin dengan penuh keikhlasan, bertanggungjawab dan menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Azri, nombor matrik 8486. Kemudian isi seterusnya ialah mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di muka bumi ini, kita hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam konteks mencintai Allah dan Rasulnya ialah kita haruslah melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh, kita melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk menuntut ilmu kerana ia dapat membezakan perkara yang hak dan yang batil. Perkara yang hak dan yang batil adalah perkara yang dilarang dan perkara yang disuruh oleh Allah. Dengan adanya ilmu, kita dapat ianya dapat membezakan antara orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Menuntut ilmu ialah wajib, dalam erti kata lain ialah fardu ain. Menuntut ilmu bukan hanya kepada mahasiswa sahaja, tetapi ianya kepada semua lapisan masyarakat, tak kira umur ataupun bangsa dan negara. Mereka yang mencintai Allah dan Rasul sentiasa menyahut
tuntutan untuk menuntut ilmu demi mendapat keredaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safan Fathi bin Saif Al-Bahri, nombor matriks 068442. Seterusnya, tajuk berikutnya ialah meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari semasa ke semasa agar terhindar daripada kejahilan. Selain itu, dengan menuntut ilmu, kita dapat membezakan di antara perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang disukai oleh Allah dan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Hukum menuntut ilmu adalah wajib atau fardu ain. Tidak kira pelbagai lapisan umur dan bangsa. Selain itu, dengan menuntut ilmu, sesiapa yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan mencari peluang untuk menambah ilmu pengetahuan, tidak kira di mana mereka berada. Akhir kata, di dalam menuntut ilmu kita haruslah menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah ibarat cahaya, dan cahaya tidak akan masuk kepada ahli-ahli maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Nazir, nombor matrik 068760. Berbalik kepada topik kumpulan kami, iaitu matlamat kehidupan dapat membentuk insan yang sejahtera. Antara poin-poin penting dalam matlamat seseorang insan yang perlu ada pada diri seorang insan itu ialah sentiasa melibatkan diri dalam perkara-perkara yang baik. Ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Iaitu, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam konteks ayat ni, Allah Ta'ala menyeru kita untuk sentiasa di hari-hari kita mencari perkara baik, malah tolong-menolong dalam membantu kerja kebaikan itu. Janganlah kita mencari perkara-perkara yang negatif, yang buruk, dan kita bergabung untuk melakukannya. Contohnya seperti melakukan maksiat ataupun sebagainya lah. Sepatutnya kita tolong-menolong atau sentiasa dalam fikiran kita mencari perkara-perkara yang positif. Itu juga sesuai dengan konteks pepatah Melayu yang mengatakan, jadilah seperti lebah yang sentiasa mencari bunga-bunga yang wangi, dan janganlah menjadi seperti seekor lalat yang walaupun duduk dalam taman yang wangi sekalipun, sentiasa ingin mencari keburukan orang lain.